إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita dah cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan proses kejadian Nabi Adam. Tuan-tuan, Nabi Adam alaihi salam Allah kurniakan kepada baginda Nabi Adam alaihi salam ini dengan 4 kemuliaan. Yang mana 4 kemuliaan ini disebut oleh para ulama dan kita sendiri pun sebagai manusia. Saya pernah baca hadis yang panjang dulu ni. Cerita tentang bagaimana di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, semua kita manusia akan pergi menghadap dengan semua Nabi. Minta supaya dipercepatkan proses untuk hisab dan mizan. Minta supaya dipercepatkan proses ni. Kerana apa? Kerana lama sangat kita tunggu. Maka kita akan jumpa dengan setiap Nabi-Nabi. Antara Nabi ataupun awal-awal Nabi yang kita akan jumpa ialah Nabi Adam AS. Yang mana Nabi Adam AS kita sendiri sebut ataupun Nabi sebut dalam hadis tu, ramai-ramai manusia akan berjumpa dengan Nabi Adam, akan menyebutkan beberapa kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Adam. Dengan kelebihan kurniaan yang Allah bagi kepada Nabi Adam, minta supaya Nabi Adam mohon kepada Allah dipercepatkan proses untuk kita nak dihisab, untuk kita nak dimizan, untuk kita nak dihitung amalan-amalan kita. 4 kemuliaan yang Allah kurniakan kepada Nabi Adam apa dia tuan-tuan? Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam diciptakan biadillah, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian yang kedua, ditiupkan ke dalam dirinya roh ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, antara kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Adam ialah para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Para malaikat Allah perintah untuk sujud. Kemudian yang keempat, diajarkan wa 'allama Adam al-asma, diajarkan nama-nama, segala jenis nama kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi 4 kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Adam alaihi salam. Baik. Pada pagi ni tuan-tuan, kita nak sambung sikit. Sebelum kita nak baca hadis yang kedua, cerita tentang Nabi Adam alaihi salam terlupa, kita nak sambung sikit cerita
Nabi Adam alaihi salam. Selepas daripada Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, Allah masukkan roh ke dalam tubuh jasad Nabi Adam alaihi salam, ayah kita, nenek moyang kita ni. Selepas daripada tu maka Nabi Adam pun hidup di dunia. Nabi Adam pun hidup di syurga. Bila Nabi Adam hidup di syurga, tuan-tuan, Nabi Adam menyaksikan dalam syurga ni, sebahagian riwayat kata hidup berpasang-pasangan. Bila Nabi Adam tengok tu, Nabi Adam pun main rasa keinginan nak berpasangan. Bila jadi macam tu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala jadikan perempuan yang kita panggil hari ni Siti Hawa di sisi Nabi Adam alaihi salam dengan tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Dalam satu hadis, ada satu hadis yang panjang cerita yang kata orang perempuan ini diciptakan daripada rusuk. Sebab tu kalau orang lelaki bilang kurang satu tulang rusuk, kalau orang perempuan bilang dia lebih daripada kita. Tapi orang lelaki kalau bilang-bilang tu dia lebih, dia barangkali silap tu. Silap kira ataupun silap pakai kopiah kalau gimana. Nak kena semak cek balik. Baik, selepas daripada tu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Adam. Satu perintah yang Allah kurniakan, yang Allah beri kepada Nabi Adam, iaitu Allah sebut kepada Nabi Adam, Allah cerita kepada Nabi Adam apabila kamu dah ditiupkan roh, kemudian Allah sebut kepada Nabi Adam bahawa wahai Adam, uskun, kamu boleh duduk di sini. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut cerita tentang bagaimana Allah perintahkan bahawa Nabi Adam, bila kamu duduk di syurga ini, kamu jangan pi dekat pokok yang dilarang. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuk. Allah sebut, dan kami katakan kepada mereka, ya Adam uskun, kamu boleh duduk di sini, anta wa zawjuk, kamu dengan isteri kamu boleh duduk di sini, al jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah sebut, Allah Taala kata, kamu duduklah, wa kula minha, kamu makanlah daripada dia, ragadan haitsu syi'tuma, buatlah apa benda pun sesuka kamu, tapi ingat, wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin, kamu jangan dekati pokok ini. Tuan-tuan, ayat ini ulama berbeza pendapat. Di dalam beberapa riwayat dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Sebenarnya Nabi Adam alaihi salam ni duduk di syurga mana yang Allah tak bagi makan, Allah tak bagi dekat pokok tu. Kita esok ni nak duduk masuk dalam syurga yang mana satu? Ini ulama berbeza pendapat. Dalam sebahagian riwayat menyebut, ulama berpendapat al-jannata. Perkataan al-jannata itu, al-jannata itu, alif lam itu, alif lam yang dibawa maksud dengan alif lam itu, sebahagian riwayat mengatakan bahawa itu syurga yang khusus yang Allah buat, yang Allah beri untuk Nabi Adam. Syurga untuk ibtila, syurga untuk Allah test, Allah uji Nabi Adam. Sebahagian riwayat menyebut. Sebagai riwayat mengatakan syurga itu ada nama-nama dia. Ada yang dikatakan dengan nama syurga Al-Khuld. Macam-macam lah. Sebahagian riwayat menyebut beberapa nama. Tak apa, yang tu kita tak perlu bincang. Cuma yang kita nak sebutnya, Nabi Adam alaihi salam duduk di dalam syurga. Pun begitu, ada juga sebahagian riwayat yang mengatakan Nabi Adam alaihi salam hidup di dalam syurga. Selepas daripada tu, pokok tu pun dah tak ada. Lepas daripada tu, Nabi Adam turun mai ke dunia. Pun ada riwayat yang begitu. Ala kulli hal, kita tak perlu panjang. Kita cukup dengan kita percaya bagaimana Nabi Adam alaihi salam ini Allah uji Nabi Adam. Dan nanti ni pada hadis yang ketiga, kita akan cerita panjang lebar. Sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ni bukan untuk hidup di syurga. Sebab ayat awal-awal yang kita baca pada pertemuan awal-awal cerita pasal kitab kita ni, Allah Taala sebut apa?
inni ja'ilun, sesungguhnya aku nak jadikan satu manusia di mana fil ard. Allah tak sebut fil jannah, Allah tak sebut fil akhirah, tapi Allah sebut di mana fil ard. Sesungguhnya aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Jadi ayat ini membuktikan sebenarnya Nabi Adam alaihi salam memang pun tidak akan kekal di syurga. Yang tu hadis ketiga nanti kita akan sebut. Baik. Maka tuan-tuan, Nabi Adam alaihi salam bermula daripada situ Nabi Adam hidup dengan Nabi Adam tak bersentuh. Dalam sebahagian riwayat menyebut bahawa iblis tuan-tuan dia mula mai pada masa tu. Mula mai goda. Kan ada orang tanya kat kita, macam mana ustaz iblis dia boleh mai goda Nabi Adam sedangkan dia dah diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga? Macam mana keluar dah, boleh duk pi kacau, boleh duk pi bisik. Sebahagian mengatakan pada masa tu Nabi Adam ni dibisik, diganggu, dikacau di celah-celah kawasan dekat dengan pintu syurga. Sebahagian mengatakan di kawasan daripada bawah langit Nabi Adam dibisik, diganggu oleh iblis. Mai goda Nabi Adam, mai ganggu, kacau Nabi Adam alaihi salam, menyebut bahawa Adam kamu dekati pokok ni. Iblis pi beritahu kepada Nabi Adam, wahai Adam, betul ke tak betul di syurga ada satu pokok yang hang tak boleh pi duduk dekat? Nabi Adam kata betul. Lagu mana hang tahu? Dia kata aku tahu lah, aku makan garam dulu daripada hang. Ni ayat orang lama. Kan? Dia kata aku makan garam dulu daripada hang, aku tahu lah. Sebenarnya Allah tak mau bagi hang sentuh pokok tu sebab Allah nak turunkan hang ke atas dunia. Kalau hang makan pokok ni, hang akan jadi immortal. Hang akan jadi kekal, duduk selama-lamanya, abadan abada, duduk dalam tu tak keluar daripada syurga. Maka tuan-tuan, Nabi Adam alaihi salam pun dalam sebahagian riwayat kata Nabi Adam makan, dalam sebahagian riwayat juga yang mengatakan Siti Hawa juga makan. Mula saja makan tuan-tuan, efek apa yang mula-mula jadi? Bila makan saja haji, efek yang mula-mula jadi. Dalam sebahagian riwayat kata pokok yang kita duk panggil hak yang kita duk panggil apa, syajaratul khuldi, itu wallahu alam nama apa betul-betul pokok ni. Sebagian ulama kata itu pokok kurma, sebagai ulama kata yang tu pokok buah tin, tapi tak disebutkan nama khusus dalam Quran. Pasal apa tak disebut nama khusus? Pasal kalau sebab pokok tu nanti ada di atas dunia ataupun orang tahu apa nama pokok tu esok ni dia akan jadi tak laku. Allah tak sebut kurma. Kalau Allah sebut kurma, apa kesan dia jadi? Orang pakai tak beli dah kurma. Kalau Allah sebut pokok tu pokok tin, lepas ni apa jadi? Orang tak beli dah buah tin, orang tak beli dah pokok tin, orang dah tak tanam dah di rumah pokok tin. Pasal apa? Pasal kesan dia. Sebab tu Allah mention, Allah sebut secara umum. Pokok dia apa? Allah tak sebut. Samalah macam beberapa riwayat cerita tentang tongkat Nabi Musa, cerita tentang apa dibuat daripada apa kapal Nabi Nuh, walaupun ada yang kata daripada kayu kokor, tapi riwayat yang tepat ataupun yang kuat yang nak sebut betul-betul kata yang tu daripada pokok kokor tak jelas. Tak jelas. Ada samar-samar saja, tak kuat. Tak jelas. Tapi dalam sebahagian kita pun ada duk dengar, ambil lah daripada kayu kokor tu, buat dengan minyak, dengan ayamnya, kan, macam-macam. Sebab apa tak disebut macam tu? Kerana tak mau nak memburukkan satu-satu benda. Tapi ada juga sebahagian benda yang disebut untuk menyatakan keburukan dia. Contohnya macam Allah sebut tentang pengharaman babi, pengharaman khinzir. Allah sebut tentang pengharaman khinzir itu, Allah sebut kerana itu mendatangkan bahaya dan mudarat kepada manusia, maka Allah sebut. Baik. Nabi Adam AS bila jadi saja, bila makan saja daripada buah pokok tu tuan-tuan, mula-mula sekali apa jadi? Gugur semua pakaian-pakaian. Gugur semua pakaian. Tuan-tuan, nak habaqnya kata apa? Duduk dalam syurga dah pun nak kena pilih betul-betul lagi makanan-makanan. Apatah kita duduk lagi di dalam dunia ni, di atas dunia ni, lebih-lebih lagi Allah suruh supaya kita ni cermat betul dengan makanan-makanan kita.
Allah sebut dalam Quran, Allah cerita kamu ni bukan cakap kulu washrabu, kamu boleh makan, kamu boleh minum. Dalam ayat yang lain Allah sebut kulu, Allah suruh kamu makan, kemudian Allah suruh pilih pula halalan tayyiba, yang halal dan yang baik. Halal yang baik itu pula bukan mesti makan banyak-banyak. So kata madu ni madu sidir, telan sampai sebotol, sehari sampai sebotol ni, cukup seminggu pakai tak mai dah masjid. Cukup seminggu pakai tak mai dah masjid. Bukan kata kurma tu kurma ajwa, kamu boleh makan sampai sebekas setiap hari. Tak. Tak bermaksud macam tu. Walaupun halalan tayyibah, kamu kena makan dengan cara yang sepatutnya, ikut kepada kadar keperluan, bukannya ikut kemahuan makan ikut dah. Tuan-tuan, selepas Nabi Adam makan, tuan-tuan, gugur baju Nabi Adam alaihi salam dan Allah perintahkan Nabi Adam alaihi salam supaya keluar daripada syurga. Keluar daripada syurga. Keluar daripada syurga ni, tuan-tuan, turun ni macam kita sebut pada pertemuan yang lalu. Sebahagian riwayat ada yang mengatakan beberapa tempatlah Nabi Adam alaihi salam turun. Tapi dalam beberapa riwayat, antara riwayat yang menyebut Nabi Adam alaihi salam ni turun di mana? Di Sri Lanka. Di mana di Sri Lanka tu? Wallahu a'lam. Ada juga yang kata turun di India lah, turun macam-macam. Kita tak perlu bincang. Yang kita faham, yang kita yakin, Nabi Adam diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia. Dan sebahagian riwayat juga menyebut Siti Hawa turun di mana? Turun di Jeddah. Yang kita duk panggil Jeddah kan, Jeddah. Kita sampai daripada Malaysia, turun airport Jeddah, ataupun nak balik daripada Mekah, balik ke Jeddah, masuk ke Madinah, balik ke Jeddah. Jeddah itu daripada perkataan Jaddatun, maksud dia nenek. Dikatakan di situlah turunnya Siti Hawa, isteri kepada Nabi Adam alaihi salam. Wallahu a'lam. Benda itu benda yang tuan-tuan tak perlu yakin sangat. Tak perlu kita nak imani sangat. Sebab benda tu tak penting pun. Dia tak menambah iman dan tak mengurangkan iman kita. Kita percaya pun tak jadi apa, tak percaya pun tak ada masalah apa. Itu bukan benda yang penting. Baik. Kemudian tuan-tuan, Nabi Adam alaihi salam, bila Nabi Adam hidup mai ke dunia, maka mulalah hidup Nabi Adam. Tuan-tuan, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, kalau sempat kita sebut hujung lagi, ataupun pada pertemuan akan datang, kita akan cerita bagaimana ada sebahagian cerita yang sampai kepada kita bahawa ada tamadun manusia yang hidup dalam keadaan tak ada pengetahuan, tak boleh bercakap, tak ada pakaian, tak tahu kata ada malu dan sebagainya. Adakah ini bersamaan ataupun berlawanan dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam? Semua tu kita akan bahas kalau sempat kita sebut hujung tadi. Baik, mari sama-sama kita tengok hadis yang kedua yang bertajuk Nabi Adam alaihi salam terlupa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa Allahu Adam masaha zahrahu. لما خلق الله آدم مسح ظهره فقسط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا فقال هذا رجل من أخي الأمم من ذريتك يقال له داود فقال رب كم جعلت عمره قال 60 سنة قال أي رب زده من عمري 40 سنة فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة
Qala awalam tu'tiha ibnaka Daud. Qala fajahada Adam fajahadat zurriyatu wa nasiya Adam fanasiyat zurriyatu wa khati'a Adam fakhati'at zurriyatu. Rawahu Tirmizi wa qala hadha hadisun hasanun sahih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adam, selepas Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, masaha zahara, Allah menyapu belakang Nabi Adam. Lepas Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah sapu bahagian belakang Nabi Adam alaihi salam. Allah sapu. Maka gugurlah daripada belakangnya semua nyawa-nyawa yang akan Allah ciptakan dari zuriat Adam hingga ke hari kiamat. Daripada sapuan itu gugur semua roh-roh ataupun semua nanti ni yang Allah akan hidupkan zuriat Nabi Adam alaihi salam, bermula daripada penciptaan Nabi Adam yang pertama sampailah hari kiamat nanti. Bermakna kita dah ada dah masa tu. Kita dah ada dah pada masa tu. Al-Fadhil Ustaz Abdul Majid Abu Bakar An-Nadwi, tuan guru kita, hafizahullah ta'ala, dia sebut, dia pernah cerita. Dia kata ada satu orang, dia mai jumpa dia mai tanya, dia kata, Ustaz ingat tak kita dua pernah jumpa? Dia kata, Ustaz ingat tak kita dua pernah jumpa? Ustaz pun duk fikir, tang mana kita pernah jumpa? Dia kata, saya tak ingat. Dia kata, Ustaz cuba ingat tengok ni. Duk ingat ni sampai kerut hidung, yang kerut day ni duk fikir, tang mana kata biasa jumpa ni. Lah kali kawan tu kata apa? Dia kata, Ustaz, dulu ni kita pernah jumpa di alam roh. Betul. Kena lagi tu. Memang di alam roh dulu kita pernah jumpa, cuma kita ni tak tahulah macam mana keadaan dia, wallahu a'lam. Cuma pada masa tu memang dihimpunkan semua zuriat Nabi Adam alaihi salam, bermula daripada selepas Nabi Adam sampailah kepada hari ini, sampailah kepada hari kiamat. Semua dah ada dah. Semua Allah dah ciptakan. Mai daripada mana? Daripada belakang Nabi Adam alaihi salam. Maka gugurlah dari belakangnya semua nyawa yang akan Allah ciptakan dari zuriat keturunan Nabi Adam hingga ke hari kiamat. Allah menjadikan sinaran cahaya antara dua mata setiap insan. Kemudian Allah memperlihatkan mereka kepada Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah mereka? Nabi Adam alaihi salam melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, itulah zuriatmu. Bila Nabi Adam tengok nampak ramai, nampak ada cahaya baina ainai, antara dua mata ni, di antara dai ni, dekat dengan dai antara dua mata ni nampak cahaya banyak. Nabi Adam tanya, ni siapa ni? Ramai-ramai ni siapa ni? Merenyut sampai belakang, siapa dia? Maka Allah Ta'ala kata, hadza zurriyatu, yang ni semua anak cucu hang, keturunan hang belakang. Ramai sampai sana, ramai banyak. Nabi Adam nampak. Kemudian Nabi Adam melihat seorang lelaki yang paling bersinar cahaya antara dua mata. Bila Nabi Adam tengok ramai-ramai, tiba-tiba nampak di satu kawasan, nampak cahaya ni terang daripada orang lain. Nampak cahaya dia tu nampak terang. Nampak macam lain daripada lain. Maka Nabi Adam pun tanya, siapakah lelaki ini? Nabi Adam tanya balik, tengok balik, nampak ramai-ramai ni nampak biasa, tiba-tiba hak seorang ni cahaya dia terang daripada orang lain. Nabi Adam tanya, siapa dia lelaki ni? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut, lelaki ini adalah zuriatmu di kalangan umatmu yang terakhir. Maka Allah pun sebut, Allah Taala kata dia ni antara umat kamu yang last. Antara umat kamu yang last. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut namanya Daud. Namanya adalah Daud, tuan-tuan. Nabi Daud alaihi salam. Nanti ini dalam kitab kita pada hadis yang
18 kalau tak salah saya, 18 ataupun 19 macam tu, 17 dan 18. Cerita tentang kisah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ni kisah yang cukup menarik. Kita akan cerita macam mana proses Nabi Daud alaihi salam menjadi raja pertama. Kemudian kita akan cerita bagaimana pula Nabi Sulaiman alaihi salam ketika Nabi Daud tengah duk perintah ni, Nabi Sulaiman pula boleh duk menyampuk mai tolong cakap bagi jawapan. Hebat Nabi Sulaiman. Dan kita akan cerita beberapa benda, beberapa cerita yang cukup menarik, cukup seronok tuan-tuan. Cerita yang ada dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Cuma episod dia lambat lagi lah. Episod dia lambat lagi. Tapi dia punya apa? Dia punya dia tu, dia punya cerita dia tu kita dah sebut dah sikit-sikit. Apa yang nanti kita akan sebut. Nanti cerita Nabi Daud kita akan cerita detail. Allah Subhanahu wa taala pertunjukkan Nabi Daud alaihi salam. Bila Allah tunjuk Nabi Daud, Nabi Adam alaihi salam tanya, ni siapa ni? Dia ni siapa ni yang cahaya dia terang satu macam? Maka Allah pun sebut, Allah Taala kata ini adalah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Adam bertanya kepada Tuhan, berapakah umur yang engkau kurniakan kepadanya? Berapa umur Nabi Daud ni? Nak tanya sikit ni, berapa umur yang engkau kurniakan kepada Nabi Daud alaihi salam? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sitina sana. Nabi Daud dikurniakan dengan usia 60 tahun. Tuan, 60 tahun. Nabi Adam alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, tambahilah umurnya dengan umurku sebanyak 40 tahun. Nabi Adam sedekahkan umurnya 40 tahun. Bila dengar Nabi Daud alaihi salam umur 60 tahun saja, maka Nabi Adam kata, kalau macam tu aku sedekah umur aku 40 tahun kepada Nabi Daud alaihi salam. Baik. Setelah umur Nabi Adam cukup, malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. Adam alaihi salam berkata, wahai malaikat, bukankah umurku masih berbaki 40 tahun? Bila saja main umur Nabi Adam dah nak meninggal dunia, malaikat main nak cabut nyawa, Nabi Adam tahan. Sat. Nabi Adam kata, bukan kalau ikut dalam buku, dalam kalkulator kira-kira bukan ada baki 40 tahun lagi ke? Nabi Adam tanya, bukan patutnya ada baki lagi ke? Patutnya ada lagi ni, masa awak main awal sangat ni. Ni awak diu main awal sangat ni, sedangkan lambat lagi. Kata Nabi Adam alaihi salam. Tuan-tuan, sebenarnya apa? Nabi Adam menyangkal kata-kata malaikat kerana terlupa. Nabi Adam duk lawan balah, duk lawan hujah dengan malaikat kerana Nabi Adam terlupa. Maka Nabi SAW sebut, Nabi kata, fajahada Adam fajahadat zurriyatu wa nasiya Adam fanasiyat zurriyatu wa khati'a Adam fa khati'at zurriyatu. Nabi SAW sebut, Nabi kata, kerana Nabi Adam alaihi salam ni suka menyangkal malaikat ataupun menyangkal dengan malaikat pada masa tu, duk lawan hujah, duk lawan sebut hang aku, Nabi Adam terlupa. Kerana itu kata Nabi SAW, sebab itulah zuriat keturunan Nabi Adam juga terlupa. Zuriat Nabi Adam juga terlupa. Nabi Adam tersilap wa khati'al Adam. Nabi Adam tersilap. Sebab itulah zuriat keturunannya juga melakukan kesilapan. Kerana Nabi Adam silap, kita juga silap. Kerana Nabi Adam lupa, kita juga lupa. Baik. Keterangan hadis. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan umur makhluk-makhluknya sejak azali lagi. Tuan-tuan, macam yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada semua manusia kita semua beberapa benda. Kan kita ulang dah sebut ramai, semua kita pun dah hafal. Allah tetapkan kepada kita umur, Allah tetapkan kepada kita jodoh, Allah tetapkan kepada kita rezeki, Allah tetapkan kepada kita di mana tempat untuk kita mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu di mana tempat kamu akan dimatikan. Allah dah tetapkan beberapa tempat. Allah tetapkan semua benda tu kepada kita.
Kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi Adam alaihi salam semua zuriatnya. Diperlihatkan juga diperlihatkan juga umur setiap manusia tertulis di antara dua matanya. Di tempat itu juga terdapat cahaya keimanan. Tuan-tuan, ni cahaya keimanan berada di antara mata sebagaimana disebut dalam hadis. Dalam hadis yang lain, orang yang mengambil ayat sembahyang akan menjadi cahaya di hari akhirat nanti. Sebab itu kita disunatkan bila ambil ayat sembahyang, ambil tu bagi lebih anggota. Kalau sampai siku, ambil sikit, bagi atas sikit sampai siku. Kalau basuh kaki sampai di kawasan pergelangan kaki, sampai di kawasan tumit bagi kena, basuh tu bagi lebih, bagi sampai betis. Kerana apa? Ini semua menampakkan cahaya di hari akhirat nanti. Cahaya di hari akhirat. Baik. Kemudian kata tuan kitab kita, di tempat itu juga terdapat cahaya keimanan. Nabi Adam alaihi salam melihat cahaya Nabi Daud alaihi salam. Allah menetapkan umur Nabi Daud alaihi salam 60 tahun. Sementara umur Nabi Adam alaihi salam pula sebanyak 1000 tahun. Umur Nabi Adam 1000 tahun. Umur Nabi Daud alaihi salam 60 tahun. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepadanya untuk bersedekah 40 tahun dari umurnya yang panjang itu. Oleh kerana umur Nabi Adam 1000 tahun, tengok pula kepada umur Nabi Daud 60 tahun, maka Nabi Adam pun minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak sedekah umur aku daripada 1000 tahun ni, 60 tahun, 40 tahun aku beri kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi daripada 1000 tolak 40, tinggal 960 tahun. 960 tahun. Jadi saya nak tanya tuan-tuan pagi ni, siapa nak sedekah umur kat saya? Tak ada tuan-tuan. Kita ni bukan kata nak sedekah, nak minta lagi kalau boleh. Kalau boleh nak minta lagi dekat orang. Kalau boleh minta, kalau boleh bagi, minta. Kan? Saya ada tengok dalam satu potongan video pendek. Ada satu cerita orang putih buat, tajuk dia apa? Saya tak pasti tajuk dia apa, tapi dia cerita hidup berdasarkan masa. Hidup ni berdasarkan masa. Hang nak beli satu ayak ni, katalah ayak ni nak beli dengan harga dia, hang kena bayar harga untuk ayak ni 2 hari. Jadi dia kena scan benda tu, tolak 2 hari daripada umur hang. Tolak 2 hari daripada umur. Kalau hang nak beli benda yang banyak, nak beli makan tengah hari, kena umur, kena tolak 3 jam. Kena tolak 2 jam. Nak beli mineral, kena tolak sejam daripada umur yang hang ada. Tuan-tuan, bila duk tengok balik, kata bagus juga kata. Yang kata masa ni kadang-kadang orang dia tak peduli. Dia tak rasa kata hargai masa tu betul. Tapi bila dia rasa kata masa tu bernilai, dia rasa kata masa tu penting, dia takkan buat main-main dengan masa. Dia takkan buat main-main dengan masa. Tuan-tuan. Baik, jadi riwayat tempoh hidup Nabi Adam alaihi salam ni lama, 1000 tahun. Maka dia sedekahkan, minta kepada Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan kepada Nabi Adam alaihi salam, Allah beri kepada Nabi Daud alaihi salam 40 tahun hasil daripada permintaan doa Nabi Adam alaihi salam. Permintaan Adam dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Nabi Adam sudah menguasai ilmu matematik sejak di syurga lagi. Baik, ini yang kita nak sebut tadi. Tuan-tuan, wallahu a'lam, Nabi Adam alaihi salam ini manusia yang serba tahu. Nanti ni kita akan cerita bagaimana riwayat hidup anak-anak zuriat keturunan Nabi Adam alaihi salam yang dah diturunkan mai ke dunia dah pun Nabi Adam ajak ni komunikasi, pakaian, peradaban manusia pada masa tu. Zuriat anak keturunan Nabi Adam pada masa tu dah tahu tentang rasa malu. Wallahu a'lam tuan-tuan. Macam mana boleh mai ada teori yang mengatakan manusia ni mai
daripada ada yang mai daripada tak tahu, kemudian tak ada pakaian, kemudian tak boleh cakap. Apatah lagi teori yang mengatakan manusia ni mai daripada apa? Daripada monyet, beruk, kera dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan. Sedangkan beberapa riwayat cerita ini dalam hadis yang kita baca ni, Nabi Adam AS dah tahu kira-kira dah. Nabi Adam AS dah tahu kira-kira dah. Cuma oleh kerana di syurga, sebab Nabi Adam makan buah tadi itu, digugurkan pakaian, kemudian diturun mai ke dunia. Dengan pengetahuan ilmu Nabi Adam AS, pasti Nabi Adam AS buat pakaian dan memakai pakaian ketika mana berada di dunia. Bagaimana pula cerita mai kepada kita zaman batu, zaman ni, cerita ada manusia yang tak pakai pakaian, yang tak pakai apa, yang tak boleh bercakap, yang tak kerti bercakap, tuan-tuan. Ini semua barangkali mungkin berlakulah sedikit selisih faham. Wallahu a'lam, ni tuan-tuan kena rujuk orang yang lebih pakar dalam bab. Baik. Jadi Nabi Adam AS ini memang menunjukkan bahawa Nabi Adam AS ni dah pandai dalam beberapa ilmu, terutama yang disebut oleh tuan kita ilmu matematik. Nabi Adam dah pandai dah. Jadi umur Nabi Adam ketika wafat hanya 960 tahun. Jadi umur Nabi Adam AS ketika wafat hanya 960 tahun sahaja. Kerana 40 tahun sudah disedekahkan kepada Nabi Daud AS. Ketika malaikat maut ingin mencabut nyawanya, Nabi Adam AS bertanya kerana terlupa, bukankah umurku masih berbaki 40 tahun? Bila jadi macam tu, bila dah sampai satu tempoh yang lama dah, kan Nabi Adam mula tengok, dia awal dulu. Nabi Adam dah turun mai ke dunia, hidup, sampailah satu masa Nabi Adam dah nak dimatikan. Malaikat mai duduk di depan Nabi Adam dah lupa dah. Lama sangat dah Nabi Adam lupa. Ketika malaikat maut ingin mencabut nyawa, Nabi Adam bertanya kerana terlupa, bukankah umurku masih berbaki 40 tahun? Tuan-tuan, bukankah umurku masih berbaki 40 tahun? Malaikat maut segera mengingatkan Nabi Adam tentang cerita di atas. Maka malaikat pun sebut, bukankah dulu ni hang dah sedekah ke? Hang dah sedekah dah 40 tahun kepada anak cucu hang, kepada anak cucu hang salah seorang yang bernama Nabi Daud AS. Maka kerana tu, kata tuan kita, sebab itulah setiap perjanjian yang dibuat mestilah ada hitam putih, iaitu perjanjian bertulis. Dan lebih baik jika ada saksi atas perjanjian tersebut. Oleh kerana tu tuan-tuan, Nabi Adam AS terlupa, kata Nabi, kita juga terlupa. Sebenarnya ungkapan Melayu mudah lupa tu dia tak tepat. Kan? Kita dulu pernah dengar lah ungkapan tu famous dulu ni, Melayu mudah lupa. Naknya bukan Melayu, manusia mudah lupa. Itu baru tepat. Kerana berdasarkan hadis yang kita sebut ni, wa nasiya Adam, Nabi Adam terlupa. Wa nasiya zurriyatu, kerana Nabi Adam terlupa, kita juga pun turut terlupa. Ni kadang-kadang dalam duk tulis dah ni. Dalam tulis dah pun pi sampai di kedai, sampai di market, sampai di masuk supermarket apa, lupa juga. Dalam duk pegang list dah, duk pusing cari hak nu tak jumpa, dia langkau list lagi hak dia langkau tu pakai tak cari dah. Pasal apa? Lupa. Pasal lupa. Dalam kita duk tulis dah, dalam ambil order dah, tulis dah tulis dah apa sampai kat kita silap juga ayat. Tu terah tulis dah. Tu terah tulis. Tuan-tuan, apatah lagi kalau tak tulis. Sebab itu kata tuan kita setiap perjanjian sebaiknya ada hitam putih. Bila ada hitam putih, ada tulisan, ada saksi, ada sebagainya, benda ni lebih baik dan membantu kita apabila kita nak buat proses-proses beberapa benda yang melibatkan dengan perjanjian kita. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan cerita bagaimana Nabi Adam AS ni hidup di dunia. Kita akan cerita bagaimana Nabi Adam AS ni hidup di dunia
apa yang akan berlaku kepada Nabi Adam alaihi salam dan anak-anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian tuan-tuan, kita akan sebut selepas daripada kewafatan Nabi Adam alaihi salam, selepas daripada Nabi Adam meninggal dunia, ada berlaku beberapa cerita. Ketika zaman Nabi Adam alaihi salam, pada masa tu Iblis masih lagi belum melakukan kerja untuk menyesatkan manusia kufur kepada Allah. Pada masa tu tak berlaku. Tak berlaku lagi tuan-tuan. Pada masa tu yang berlaku hanya beberapa benda aja. Suruh buat jahat beberapa benda sikit je. Suruh bunuh tapi tak sampai kafir. Anak Nabi Adam alaihi salam nanti kita akan cerita, Habil dan Qabil pun sama begitu. Dia tak sampai kafir. Masih lagi ada rasa keinsafan, masih lagi rasa takut kepada Allah. Bila berlaku tuan-tuan, kita akan cerita nanti. Dalam beberapa riwayat, dalam beberapa cerita kita akan sebut bagaimana kisah anak-anak Nabi Adam. Selepas daripada tu anak-anak keturunan Nabi Adam, bawah-bawah lepas daripada tu barulah berlaku pensyirikan yang pertama. Pensyirikan yang pertama, berlaku syirik yang pertama. Ini semua kita akan sebut pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca hadis yang ketiga yang bertajuk Nabi Adam alaihi salam berhujah dengan Nabi Musa alaihi salam. Nanti kita akan sebut Nabi Adam ni dia berlawan cakap dengan Nabi Musa. Bukan Nabi Adam berlawan, Nabi Musa berlawan cakap dengan Nabi Adam. Walaupun cerita Nabi Musa ni kita dah cerita dah. Bulan puasa hari tu riwayat kita cerita panjang. Tak apa, kita akan cerita balik. Kalau dalam cerita yang kita sebut bulan puasa hari tu, kita tak masuk cerita ni. Ini salah satu cerita yang lebih spesifik sikit. Kita akan sebut dan kita akan cerita daripada hadis yang akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا ولا تزغ بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.